hebat kita. Okey, so latar belakang saya sebelum saya buat Forever Living, sebelum saya buat Forever Living, saya pernah terlibat dengan bidang lakonan dan saya juga pernah bekerja sebagai pegawai penguatkuasa di BGL lah sebelum saya terlibat dengan Forever. Dan saya juga merupakan penyelia supervisor dekat cleaner Istana Negara Jalan Duta. Dan saya join Forever ni pada tahun 3 bulan 2 2020. Itu saya join sebagai ahli lah FPO dan saya upgrade kepada VIP sebulan selepas tu 3 bulan 3 2020. Saya upgrade kepada VIP lah. Dan sekarang downline saya telah mencapai 33 orang dan VIP lebih kurang 6 orang. Dan saya juga ada beberapa testimoni lah. Macam saya merupakan sebelum ni ada sejarah sakit gout. So saya juga ada seorang downline juga yang ada sakit gout lah. So kita orang menggunakan testimoni ni untuk membantu lebih ramai orang mengetahui tentang kebaikan dan manfaat yang ada dalam produk Forever Living. Dan seterusnya saya juga baru-baru ni telah pulang ke kampung, ke Perak dan Penang. Saya juga buat sharing lah kat sana. Saya jumpa kawan-kawan, saya jumpa sahabat-sahabat saya. So saya buat sharing lah tentang kebaikan. Oh, minta maaf, suara bergema. Okey, okey, clear. Minta maaf. Okey, nak tanya, suara saya clear tak? Kalau clear, tuan letak nombor 1. Oh, bergema. Clear. Okey. Okey, okey, saya teruskan. Okey, minggu lepas saya telah pulang ke Perak dan Penang. Saya telah berjumpa dengan family lah. Saya telah jumpa diorang. Saya telah buat sharing lah tentang manfaat produk Forever Living. Di mana makcik saya ada sakit kolesterol. Jadi saya telah bantu makcik saya lah untuk membantu. Saya recommend dia produk RTC. So RTC ni membantu untuk salur darah dia lah. Di mana salur darah dia ada masalah. So selepas dia amalkan RTC itu, dia rasa perubahan lah kolesterol, tahap kolesterol dia. Okey, seterusnya saya juga ada seorang sahabat iaitu saya punya tenaga pengajar kat Bangi. Dia ada sakit COVID positif dia sebab kena kuarantin dan saya telah bagi dia amalkan aloe vera gel. Maknanya dia amalkan sehari 1 botol untuk dia bagi booster energi dia lah. So dalam kurang daripada seminggu, alhamdulillah dia amalkan aloe vera, dia amalkan propolis, dia amalkan RTC, dia amalkan pomesti, alhamdulillah. Dia seminggu selepas tu dia telah sembuh lah sebab dia amalkan produk ni. So kita dalam bisnes Forever Living ni kita tak boleh kata terlalu memaksa dalam menjual lah. So kita kena sharing kebaikan yang ada setiap produk yang ada dalam produk kita lah. So macam mana? Minta maaf. Suara masih bergema Kalau bergema tulis 2. Okey. Okey, nampaknya speaker kita Ustaz Manager Zaid sudah bersedia. So tanpa membuang masa, saya akan menceritakan background Ustaz Zaid kita. Okey, Ustaz Zaid kita ni merupakan bekas mengaji pondok selama 7 tahun dan tidak tahu apa-apa mengenai bisnes. Dan beliau bekerja sebagai ustaz dengan pendapatan lebih kurang 700 ke 900. Pernah meniaga ais kepal tepi jalan setahun. Dalam masa yang sama pernah meniaga SIM card dan banyak bisnes seperti e-wallet tapi tak membuahkan hasil.
Beliau mendaftar sebagai ahli biasa di Forever Living pada Julai 2019 dan terus memulakan 5 sisi sehingga sekarang. Beliau telah mencapai income di Forever hampir 6 ke 7 kali ganda dari gaji bekerja. Antara impian besar beliau yang sudah tercapai di Forever, dapat belikan sebiji motor kepada ayah dan membeli sebuah kereta 100% hasil dari Forever Living. Beliau juga mempunyai follower di TikTok, lebih dari 100k follower. Antara pencapaian beliau, Alo 5 CC Club, Alo Ambassador 9 bulan berturut-turut, manager. InsyaAllah beliau berazam untuk mencapai CBM pada tahun 2022. So tanpa membuang masa, kita mempersilakan speaker hebat kita, manager Ustaz Zaid. So dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya-Allah. Jadi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Allahumma alhimna marashida umurina wa aidna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi alhamdulillah terbaiklah kita punya MC, masya-Allah. MC kita memberi api semangat lain macam lah malam ni. Daripada mengantuk tak mengantuk kan. Saya berlari daripada masjid ke rumah kan, berlari sebab apa? Sebab ada MC kita ni, masya-Allah kan. Jadi alhamdulillah bersyukur kita pada Allah dengan kesyukuran yang tinggi. Sebab apa? Sebab dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala bagi kita dapat berkumpul sama-sama pada malam ini. Walaupun kita berkumpul bukan dalam keadaan berkumpul secara offline. Walaupun kita dapat berkumpul secara online, itu juga adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab apa? Sebab tatapan Muslim, saudara Islam ke saudara Islam juga itu pun adalah satu pahala. Kan? Dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah, dengan ilham Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita sama-sama kita buat dalam satu bisnes yang mana bisnes yang awesome. Bisnes yang memberi impak yang luar biasa. Bisnes yang mana dapat melahirkan ramai jutawan. Bisnes yang mana dapat melahirkan ramai dermawan. Bisnes yang dapat melahirkan dengan asbab jutawannya, Allah Subhanahu wa taala gunakan jutawan itu untuk agama Allah. Jadi itu adalah satu rahmat. Kan? Itu adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa ramai orang yang kita tengok, bahkan kawan-kawan kita, saudara mara kita sendiri, dia orang tahu kelebihan meniaga dalam Forever Living. Kan? Kadang-kadang saya ada dengar satu leader cakap apa, bila kita tunjuk carta kan, company yang membayar bonus lagi mahal, nombor 1 Forever Living. Bila kita tunjuk, walaupun ada yang mengaku kan, kita tengok ada yang leader-leader di company-company lain mengaku yang Forever Living ni bayar bonus tinggi. Tapi kenapa mereka tak masuk juga Forever Living? Sebab apa? Sebab ini juga adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Ini juga adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini, insya-Allah saya akan membawa satu tajuk yang mana saya pun sebenarnya tak adalah pandai sangat dalam bab tajuk ni. Kan? Saya pun tak apa pandai, tapi sebab kita taat Amir, insya-Allah pasti ada bantuan Allah, pasti ada nusra Allah, kan? Jadi
saya akan bawa tajuk yang apa? Saya akan bawa tajuk tijarah dapat membentuk tawakal. Apa itu tijarah? Tijarah ini adalah perniagaan. Dalam perniagaan dapat membentuk tawakal. Tapi saya nak tambah ada 4 T. Dapat membentuk tawakal, dapat membentuk tawajuh, dapat membentuk takwa dan dapat membentuk tarbiyah. Dalam perniagaan kita dapat membentuk tawakal. Tawakal tu apa? Tawakal tu adalah berserah. Berserah iaitu redha dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dalam perniagaan juga kita dapat tawajuh. Minta maaf saya tak ada slide. Jadi apa-apa tulis saja kan. Tulis. Kalau dapat kita share balik dalam grup apa yang saya cakap, masya-Allah lagi cantik lah. Itu memang yang paling terbaik lah macam tu kan. Kemudian yang kedua dalam perniagaan dapat membina tawajuh kita. Tawajuh ni apa? Tawajuh ni adalah fokus. Tawajuh ni apa? Tawajuh adalah fokus, rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dalam perniagaan dia dapat membentuk takwa. Takwa tu apa? Takwa tu adalah sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, dalam perniagaan dapat membentuk tarbiyah. Tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni adalah perbaiki diri. Dapat membentuk perbaiki diri. Jadi dalam perniagaan, kalau kita betul-betul ikut sunnah Nabi, betul-betul kita ikut apa yang diajar oleh Nabi kita, sahabat-sahabat kita, pasti dan pasti kita akan bentuk tawakal, tawajuh, takwa dan tarbiyah. Sebab apa? Sebab apabila dalam perniagaan ni, sebenarnya perniagaan ni adalah satu madrasah. Bila niat kita untuk buat satu madrasah untuk hati kita, maka insya-Allah dalam perniagaan kita, makin lama kita fokus dalam perniagaan kita, makin lama kita fokus dalam bisnes kita, makin lama kita dapat makin lama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah berniaganya cara Nabi, berniaganya para sahabat. Kan? Jadi saya nak share 7 sifat sahabat, kan, yang mana kita kenal satu orang sahabat yang popular dalam ilmu perniagaan. Jadi saya nak kongsikan 7 sifat. Siapa tahu sahabat? 7 sifat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 7 sifat Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang mana kita boleh ambil iktibar dengan sifat-sifat beliau dan kita boleh bawa dalam kita punya perniagaan. Yang pertama, sifat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau pandai mencari peluang. Beliau sangat pandai dalam mencari peluang. Kalau kita tahu kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf sewaktu beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kan, dalam keadaan sehelai sepinggan, keadaan kosong, tak ada apa. Kosong, tak ada apa. Sehingga kan ada sahabat tawar, nak tak aku tawarkan kepada kamu sebuah rumah, kan? Saya ada 4 biji rumah, 2 rumah ambil kat kamu, 2 rumah saya ambil. Saya ada 4 biji kenderaan, 2 kamu ambil, 2 saya ambil. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tak nak. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tak nak. Sebab apa? Sebab saya nampak peluang berniaga di Madinah. Saya nampak peluang berniaga di Madinah. Jadi apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia nampak peluang dalam Madinah tu, perniagaan dia. Sebab Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni, beliau memang sangat pandai dalam perniagaan. Sehingga kan Nabi kata apa? Kalaulah dia duduk di tengah padang pasir, dia alih batu pun Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia boleh dapat emas. Itu kiasan Nabi kata apa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni pandai dalam perniagaan. Jadi dia buat jual apa? Dia jual unta. Dia jual unta, dia beli RM50, dia jual RM50, lebih kurang. Kan? Dia beli RM50, dia jual RM50. Setiap hari dia buat benda tu.
Kalau kita tengok tak ada untung pun. Kalau kita tengok tak ada untung. Tapi bila dia beli RM50, dia beli sekali dengan tali unta. Bila dia jual RM50, tali tu dia ambil. Sehingga kan satu Madinah tak ada tali unta. Begitu bijaknya Sayyidina Abdul Rahman. Tak ada tali unta, jadi sampailah dia menjadi pemburung tali unta. Memang kalau kita tengok market, bila sesuatu benda tu susah nak dapat, maka harga dia akan tinggi. Maka daripada situlah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf mengambil keuntungan dan beliau menjadi jutawan di Madinah pada waktu itu. Jadi apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kan, sahabat beliau ni pandai mencari peluang. Pandai mencari peluang. Jadi kita kalau tak pandai cari peluang, macam mana kita nak berjaya? Macam mana kita nak berjaya? Sebab tu kita kena sentiasa pandai dalam mencari peluang. Kan, selagi ada peluang kita cari, kan? Kita cari. Kan, kalau leader kita ada buat kelas, kita masuk kelas dia. Kan, kalau leader kita ada buat cabaran-cabaran, kita ambil cabaran leader kita. Ambil peluang itu sebagai apa? Sebagai untuk tarbiyah diri kita. Sebagai untuk menjadikan diri kita ni seorang usahawan. Hello, boleh dengar? Seorang usahawan. Jadi sifat yang pertama, seorang usahawan adalah dia pandai dalam mencari peluang. Kemudian yang kedua, dia sentiasa bersyukur walaupun dapat keuntungan yang sikit. Kemudian yang ketiga, sentiasa memudahkan pelanggan. Jadi ini antara salah satu sifat yang kita perlu contohi. Apa dia? Iaitu servicing. Servis kita dengan pelanggan. Jangan kita menyusahkan pelanggan. Kita kena memudahkan pelanggan. Itulah yang diamalkan oleh sahabat-sahabat, dan benda tu juga yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sentiasa memudahkan pelanggan. Sebab itu kalau kita tengok kita punya mentor kita Datuk Desmond, kan, kita tengok Ustaz Din kita, Ustaz Sofian kita, kan, mereka sentiasa memperingatkan kita tentang servis customer. Dan dalam Forever pun memang ada sistem servis tu, kita dah buat. Kan? Contohnya kalau aloe vera, kita kena servis 3721. Kan? Selepas 3 hari kita minta kat dia. Kita tanya dia, dah minum ke belum? Kan? Selepas orang beli aloe vera dengan kita tanya dia, dah minum aloe vera ke belum? Jangan kita tanya testimoni. Kalau kita baru 3 hari minum, kita nak minta testimoni. Kadang ada, kadang tak ada lah. Kita tanya, dah minum ke belum? Sebab selalunya bila orang baru beli ni, dia simpan atas peti sejuk. Orang baru beli aloe vera ni, dia akan simpan atas peti sejuk, kemudian dia lupa. Jadi sebab tu selepas 3 hari kita tanya dia, dah minum ke belum? Kemudian selepas 7 hari kita tanya lagi. Selepas 21 hari kita tanya lagi. Misalnya dalam keadaan 21 hari tu customer kita dah habis aloe vera, daripada situ dia baru teringat, oh saya nak order aloe vera ni. Jadi dia dah melatih kita untuk servis. Itu yang diajar oleh mentor-mentor kita dalam Forever Living. Dan kita juga diajar untuk macam mana servis kita punya downline kita, kan? Macam mana servis kita punya customer kita. Macam mana cara untuk servis prospek kita. Dalam 5 cabaran pun kita dah diajar. 5 cabaran kita dah diajar. Kenapa orang sign tapi tak buat? Sebab servis kita. Sebab tu kita kena sentiasa upgrade kita punya servis, kerana apa? Itu adalah salah satu sunnah. Servis ni adalah salah satu sunnah. Sebab tu bila kita dalam perniagaan ni kita rasa orang susah nak beli dengan kita, kan? Orang susah nak ambil dengan kita.
bila kita nak promote je, oh Shopee murah lagi. Kita nak promote je Shopee murah lagi. Kita nak promote Shopee murah lagi, orang kata kat kita. Sebab apa? Sebab servis kita kurang. Sebab servis kita kurang. Sebab tu servicing dia 200% dalam bisnes. Orang sanggup tak ambil walaupun ada orang offer RM20 aloe vera, tapi dengan kita RM99 aloe vera, orang sanggup ambil dengan kita. Sebab apa? Servis kita cantik. Sebab kita ada servis. Kita ada servis. Yang servis, contoh kalau aloe vera servis yang disediakan oleh syarikat, ada warranty dan sebagainya. Tapi kita ada servis kita sendiri. Macam mana kita nak buat servis kita? Kan? Contohnya kita kita datang rumah, kan, kita tanya kesihatan dia, kita tanya. Itu contoh yang sikit. Dan servis ni mungkin lain orang, lain cara yang boleh kita buat, insya-Allah. Jadi itu sifat yang ketiga oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kemudian sifat yang keempat, tegas dalam menyuruh pelanggan membayar secara tunai. Jadi ini adalah bab dalam tidak boleh memberi pelanggan secara hutang. Itu juga adalah salah satu sunnah. Kemudian yang kelima adalah sentiasa yakin rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya kata 4T tadi. 4T. Kenapa dalam perniagaan tawakal kita, bila kita betul-betul fokus, tawakal kita akan naik, kan, berserah kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita dalam perniagaan, kita kena sentiasa berserah kepada Allah. Kita pergi demo, kita nak pergi buat demo, kita nak pergi closing, kan? Apabila kita tidak berserah kepada Allah, kita akan mudah down. Kita akan mudah rasa down, kita akan mudah rasa tak nak buat bisnes. Sebab apa? Sebab kita tak ada berserah diri kita kepada Allah. Jangan kita terus claim dia dan sebagainya. Oh, dia ni orang tak boleh ambil dan sebagainya. Tak boleh. Kan? Semuanya kita sentiasa berharap pada Allah. Ya Allah, aku buat demo ni, aku hanya berserah kepada Engkau. Kan? Jika terbaik, maka jadilah dia VIP. Jika terbaik lagi, jadilah dia supervisor. Jika terbaik lagi, jadilah dia manager. Kan? Itu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perniagaan juga, dia membina tawajuh. Tawajuh tu apa? Tawajuh tu sentiasa fokus, kan? Fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu kita dalam perniagaan kita diajar untuk bangun awal pagi, kita buat tahajud, kan? Kita selepas tahajud kita solat subuh secara berjemaah. Selepas kita solat subuh kita ada zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian sebelum kita nak mulakan perniagaan, kita ada doa dia, kita ada zikir dia. Kan? Satu amalan yang saya share di TikTok, alhamdulillah memang dapat banyak view, kan, amalan. Sebab apa? Sebab saya tengok dalam TikTok ni, bila kita share amalan, ramai orang nak tengok. Sebenarnya mereka ni dahagakan amalan. Bila saya share amalan, satu amalan perniagaan yang saya dapat daripada guru saya, K. Uzairwan Taufiq Abdillah. Beliau kata apa? Seseorang bila baca Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini satu amalan, boleh catat. Surah Al-Imran, surah Al-Imran, tak silap saya ayat 9. Tak silap saya lah, ayat 9. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Baca 21 kali sebelum nak mulakan perniagaan. Insya-Allah Allah akan ada nusrah Allah, ada bantuan Allah dalam perniagaan kita. Setiap percakapan kita rasa puas hati tau. Walaupun orang tak ambil, tapi kita rasa puas hati. Sebab apabila kita amalkan amalan ni. Ini yang saya rasa. Kan? Bila kita buat, orang reject kita tak rasa down. Kita rasa puas hati. Apa yang kita cakap, puas hati. Bila ada orang ambil dengan kita dan sebagainya, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tiba hari Jumaat je, kan, dapat VIP. Hari Jumaat je, bila hari Jumaat kita dapat VIP dan sebagainya, kan. Sebab apa? Sebab satu amalan ni memang dia bagus sangat untuk kita amalkan. Jadi situlah dia membina tawajuh kita pada Allah. Bila kita buat business forever, contoh kita pergi demo 10 orang reject kita.
Daripada situ tawajuh, ya Allah, kenapa orang tak ambil dengan aku ni, ya Allah. Kan? Mula tawajuh kita akan tingkat kan. Dapat bina tawajuh kita. Sebab tu dalam perniagaan juga kita jangan terus bersangka buruk dengan Allah. Bila orang reject kita, bila orang ni kita terus bersangka buruk dengan Allah. Itu sebenarnya adalah satu amalan yang sangat-sangat terelok lah. Kan? Sangat-sangat terelok. Kemudian yang ketiga dalam perniagaan juga dia bina takwa. Dia bina takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Takut kepada Allah. Salah satu salah satu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Contohnya kalau kita tengok perniagaan yang dahulu pada zaman Nabi, mereka takut nak naikkan timbangan, nak kurangkan timbangan dan sebagainya. Tapi kita dalam Forever ni, bila kita tidak ikut apa yang dikatakan oleh leader kita, apa yang dikatakan oleh HQ kita, macam mana kita nak tingkatkan takwa kita? Macam mana kita nak tingkatkan takwa kita? Contohnya HQ kata jangan jual di Shopee. Kita jual juga di Shopee. Nak jual boleh di Shopee tapi dengan harga dia lah. Ini jual di Shopee dengan harga bawah manager, contoh kan. Mana takwa dia kat situ? Macam mana nak barakah dalam perniagaan dia? Macam mana nak barakah dalam perniagaan dia? Sebab kita nak berniaga bukan sekadar nak keuntungan, tapi kita nak ada berkat dalam perniagaan kita. Bila kita jual Shopee, sebab tu sifat Nabi bila berniaga, dia tidak merendahkan orang lain. Bila kita tengok sahabat-sahabat yang lain jual di Shopee, memang jual murah, tapi tidak ada keberkatan. Sebab apa? Sebab dia menindas orang lain. Misalnya kalau di FBO, tapi kebanyakannya di Shopee kita tengok, kebanyakannya bila dia jual bawah RM50 ni confirm palsu. Confirm fake punya. Confirm air kosong lah, air hitam lah. Kalau kita tengok. Sebab itu bila FBO, saya bagi satu pesanan lah. Bila FBO yang jual di Shopee, jual dalam keadaan dengan harga yang murah, sebenarnya dia tidak membawa berkat. Jujur saya cakap, selama saya 3 tahun dalam Forever, saya tengok orang yang main murah ni, dia tak lama dalam bisnes Forever. Dia tak lama dalam bisnes Forever. Sebab apa? Sebab tidak ada keberkatan. Tidak ada nusrah Allah. Sikit-sikit nak main murah, sikit-sikit nak main murah. Tak apalah, saya bagi harga saya. Semua nak bagi harga dia. Bila meniaga, Ustaz, saya tak ada untung lah Ustaz. Sebab apa? Sebab saya bagi harga saya. Kenapa kau bagi harga kau? Orang yang main murah dan orang yang murah ni, jujur tidak ada keberkatan. Kecuali dia bagi murah kepada customer prospek dia. Contoh ada satu customer yang dia dah beli, dia istiqamah setiap bulan beli 2 cc, selama setahun dia dah beli. Okey, saya nak bagi hadiah kepada makcik, sebab makcik dah ambil setahun dengan saya nak bagi harga 38% diskaun. Untuk bulan ni sahaja. Itu boleh sebab itu salah satu servis kita. Tapi ini semua orang kita nak bagi murah, itu salah lah. Memang HQ kita tak bagi. HQ kita tak bagi. Kemudian yang keempat, dalam perniagaan juga dia dapat membina tarbiyah kita. Dalam perniagaan ni adalah umpama satu madrasah yang mana dia dapat membina kita punya tarbiyah. Sebab dalam perniagaan kita kena sabar. Dalam perniagaan kita kena sentiasa bersangka baik. Dalam perniagaan kita kena sentiasa senyum. Dalam perniagaan kita kena apa lagi? Kita kena sentiasa bermuhasabah. Dalam perniagaan kita kena walaupun dalam keadaan kita letih, tapi kita kena tetap bersemangat. Sebab dalam perniagaan dia menjadi satu madrasah untuk kita membina tarbiyah dalam diri kita. Jadi itu adalah sifat yang kelima Abdul Rahman bin Auf. Sifat yang mana
yakin sentiasa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sifat Abdurrahman bin Auf, konsisten dalam membuat sesuatu. Nah, macam saya cerita kisah tadi, kisah apa? Kisah yang mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjual unta, kan? Dia konsisten. Dia buat setiap hari, dia buat benda yang sama. Dia jual unta, dia beli unta, jual unta, beli unta, jual unta, beli unta, jual unta. Tali dia ambil, tali dia ambil, tali dia ambil. Kan? Tali dia ambil. Sampailah market harga tali itu jadi tinggi. Sebab apa? Sebab dia konsisten. Jadi sama juga dalam perniagaan kita. Sentiasa konsisten. Janganlah hari ini kita buat, besok kita tak buat. Hari ini kita buat, besok tak buat. Kan? Kadang saya sendiri rasa kalau satu hari tak buat demo tak sedap. Rasa macam tak sedap. Malam tu jadi macam tak sedap lah. Sebab satu hari kita tak buat demo. Macam mana satu hari pun kita kena buat demo. Kita kena buat demo. Sebab itu yang diajar oleh kita punya leader kita, kan, mentor kita. Jadi konsisten tu adalah satu kunci kejayaan. Memang kita dengar dah benda ni setiap hari, tapi tak masuk dalam hati. Kenapa tak masuk? Kenapa kan? Kenapa kita dah dengar setiap hari konsisten kunci kejayaan, tapi tak masuk dalam hati ni? Kenapa kan? Kenapa? Sebab apa? Sebab kita tak ambil peduli bab ni, kan? Kita buat endah tak endah aja. Kita tak ada big why kita. Kita tak ada matlamat kita. Dekat belakang saya ni kalau tengok ni, yang saya kabur ni, itu saya letak big why. Big why. Ada gambar anak saya menangis, ada gambar bapak saya. Anak saya ada anak saya pernah menangis minta susu. Susu tak ada kat rumah. Saya ambil gambar. Saya sempat ambil gambar anak saya menangis tu. Lepas tu saya lekat dekat belakang. Sebab apa? Sebab kita nak ada big why kita. Kita nak ada matlamat kita. Rumah kita nak macam mana? Kereta kita nak macam mana? Jadi benda tu penting untuk kita konsisten dalam membuat sesuatu. Kemudian yang terakhir, sifat Abdurrahman bin Auf, dia tidak tamak dan tidak mementingkan diri sendiri. Apa maksud mementingkan diri sendiri? Contohnya macam saya bagi cerita tadi tu. Dia penting diri sendiri. Jual murah ke orang. Ini masalah ni bukan saya seorang. Saya yakin masalah ni mesti semua orang alami. Bila kita jumpa je, Shopee murah lagi. Sebab apa? Mereka tu, bila ada FBO yang buat macam tu, sebenarnya FBO tu dia mementingkan diri sendiri. Dia tamak. Dia tamak dan mementingkan diri sendiri. Jadi itu bukan sifat yang diajar oleh Nabi. Dan sifat macam tu tidak akan membawa kita, tidak akan menambahkan ketakwaan kita, tidak akan menambahkan tawakal kita, tawajud kita dan tarbiyah kita. Jadi insya-Allah sampai sini saja saya punya sharing, dan apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Jadi insya-Allah kita bagi kepada kita punya MC balik. Okey, terima kasih kita punya speaker hebat kita, Ustaz Zahid. Okey. So bagaimana pandangan semua? Terbakar tak? Kalau terbakar kasih api. Okey. Terusnya kita akan berkongsi dengan speaker kedua kita. Okey, speaker kedua kita, nama beliau ialah Muhammad Zaid. Speaker kedua kita ialah Muhammad Najib, berasal dari Keluang Johor, berpendidikan awal di Keluang dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Menyambung pelajaran dalam bidang komputer network di UPM dan menghabiskan master juga di sana. Mencapai 10A SPM Saya nama dari di UPM. Namun masih tidak menjanjikan dapat tunaikan harapan mak bapak dengan gaji professional worker. Mula melibatkan diri dalam bisnes forever pada Mac 2021 sehingga kini. Bulan pertama dalam bisnes terus settlekan 9 sisi
dan meraih RM804. Belajar bina tim sendiri dengan mentor dan upline dan mula meraih income konsisten 4 angka dengan tak pernah miss 5 sisi aktif. Mula fight F2D pada bulan Julai dan masa sama terus capai manager pada bulan kelima dalam Business Forever. Income seterusnya 5 angka bersama tim dan capai F2D level 1 pada bulan Oktober 2021. Tahun pertama berjaya settlekan local incentive trip dan sedang fight untuk capai Eagle Manager Retreat. Sedang belajar bisnes yang autopilot bersama isteri, Cikgu Fika. Caranya, buat bersama tim, kayakan tim. Okey, tanpa membuang masa, dipersilakan speaker manager Nazir Pasti CBM tahun 2021. So, manager Najib, topik dia adalah peranan Alo Ambassador. So, kita persilakan speaker hebat kita untuk membuat sharing beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua hari ni? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Semangat lagi ke semua ni? Pukul 9.49. Okey, dengar tak suara saya? Ada masalah bergema ke? Ada tak jelas ke? Okey, terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Kimi, Tuan Kimi kita. Ya, Alhamdulillah malam ni saya akan sharekan serba sedikit tentang satu tajuk yang saya rasa mungkin kita boleh belajar sama-sama. Sebab saya ni pun baru-baru juga dalam bisnes ni. Kita baru join bulan Mac, hampir setahun dalam bisnes ni dan apa yang saya ada sama-sama share, kita bukan nak mengajar. Okay, boleh dengar lagi ke suara saya? Alamak, hang. Okay. Boleh nampak slide Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hari ini kita akan sharekan serba sedikit tentang peranan Elo Ambassador. Siapa tu Elo Ambassador? Jadi kita akan kupas serba sedikit. Sama-sama kita belajar. Kalau apa yang saya salah boleh tegur dekat chat. Kita boleh sama-sama tengoklah. Mungkin banyak yang kita boleh perbaiki lagi. Jadi saya perkenalkan, inilah tim saya, tim Rich Path Circle. Siapa pernah tengok background ni? Background ni saya ambil daripada internet. Inilah Elo Fields kita. Kalau tak silap dekat Dominican Republic. Saya tak pasti ni sebenarnya dekat Texas atau Dominican Republic. Agak-agak je dekat Dominican Republic. Okay. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Najib bin Basri, buat Forever bersama dengan isteri saya. We are forever proud. We are forever. Siapa yang nak ubah hidup dia menjadi lebih baik? Boleh tulis 1. Siapa nak ubah hidup dia? Nak jadikan hidup lagi baik? Terbaik. Alhamdulillah. Siapa saya dan Cikgu Fika ni? Saya berasal daripada Keluang, Johor. Belajar di sana. Belajar juga di UPM. Degree dan master dalam Computer Science Network. Memang sebelum ni tak pernah buat bisnes langsung. Daripada belajar sampai sekarang memang kerja makan gaji. Dan bermula tahun lepas 2021 barulah saya belajar dengan mentor kita, dengan Sifu kita, macam mana nak buat bisnes. Bisnes pertama, Forever Living. Inilah bermula bisnes untuk tunaikan impian keramat hidup dan juga selesaikan hutang-hutang yang banyak. Alhamdulillah, kami berjaya mencapai manager pada bulan ke-5 dan kemudian dapat settlekan F2D level 1 pada bulan ke-7 dalam Forever.
Ini serba sedikit tentang kami lah. Jadi malam ni kita akan ceritakan tentang peranan FBO. Apa itu FBO? Siapa tahu apa maksudnya FBO ni? Apa tu FBO? FBO ni Facebook ke? Jadi FBO adalah Forever Business Owner. Yes, terima kasih Tuan Samsudin. Alhamdulillah. Manager Puspa, Ustaz Din, Masya Allah. Forever Business Owner, nama pun dah business owner. Jadi kita sebagai business owner, pemilik bisnes, adakah kita nak biarkan bisnes yang kita buat ni tenggelam timbul, lingkup? Jadi semua orang kat sini, saya percaya bila dah start buat bisnes, mesti nak tengok bisnes dia booming, betul tak? Tapi kita nak buat bisnes ni, kadang-kadang kita akan ada naik dan turun dia. Dan kita kena tahu apa takat dia, apa yang menyebabkan bisnes kita naik dan apa yang menyebabkan bisnes kita turun. Dan kita kena tahu apa peranan kita sebagai business owner, sebagai Elo Ambassador. Hari ni kita semua boleh kata yang kita dah amalkan produk, kita dah minum botol kuning ni. Ambil botol kuning sekejap. Kita semua, saya percaya, dah minum dah botol kuning ni. Tapi kita dah sharekan ke orang lain. Kalau kita dah sharekan, kenapa kat sini kita tengok kadar kes COVID-19 di Malaysia semalam saja 28,000 kes. 28,000 kes. Tak tahulah ni keadaan macam mana, tapi maknanya kat sini ini adalah peluang-peluang kita untuk kita jumpa orang-orang ni, kita sharekan kelebihan botol kuning ni, kelebihan madu kita, kelebihan vitamin C kita, kita punya pollen kita. Semua tu mereka tak tahu lagi. Semalam saya jumpa dengan satu orang, alhamdulillah, kawan lama di company dulu. Rupa-rupanya dia keguguran dan dia dapat berita ada fibroid. Dan dia mencari-cari produk. Dan orang-orang macam ni kadang kita tak tahu. Dia kawan lama kita, jiran lama kita, kawan sekolah dulu, sebenarnya dia ada penyakit. Dan satu kesalahan kita sebagai business owner, sebagai Elo Ambassador, tak sharekan dekat orang macam ni. Sepatutnya kita dulu yang kena tanya khabar dengan dia, tanya macam mana sekarang, sihat ke tak. Dan saya percaya kalau kita tanya sihat ke tak tu, orang tu mesti akan ceritakan masalah dia. Itulah, akak ni dah lama dah sakit sebenarnya. Itulah, abang sebenarnya dah daripada hari tu lagi kena COVID. Jadi sebenarnya ini peluang-peluang kita. Kes-kes ni, kalau kita dengar kata sifu kita punya Datuk Desmond kita, sebenarnya kes-kes ni dah peluang yang paling besar untuk kita. Lagi banyak kes, lagi banyak untung. Sebenarnya taklah, tapi nak ceritanya, ini daripada masalah-masalah ni datangnya peluang untuk saya, datangnya peluang untuk anda semua. Untuk kita sampaikan. Kita sebagai Elo Ambassador, kita kena pastikan diorang semua amalkan. Mesti dalam rumah diorang mesti ada barangan cap helang ni. Ini paling penting sekali. Kalau kita betul-betul buat kerja kita, insya-Allah bulan 5 nanti kita boleh raya sakat. Bulan 5 ni, kalau nak tahu, orang memang semua nak raya sakan. Dah 2 tahun orang tak beraya. Kat situ orang nak tukar kereta, orang nak tukar langsir, nak tukar, nak renovate dapur, semua nak buat. Sebab dah lama tak beraya. Jadi peluang kita, kalau nak balik beraya, kita kena jaga kesihatan kita. Kita kena jaga kulit kita. Kita kena jaga badan kita. Bersihkan usus kita. Jadikan badan kita sihat, tak ada COVID, kita dah balik kampung. Jadi kita boleh gunakan peluang ni. Nampak kan pentingnya kita balik raya tahun ni. Boleh ke boleh? Mana FBO kita? Jadi kita semua kena mainkan peranan kita untuk kurangkan kesan jangkitan wabak COVID-19. Sebenarnya, lepas saya pergi umrah pada bulan Januari. Bulan Januari tu nak balik raya Johor, Tuan Izzat kita. Masa lepas umrah, rata-rata daripada jemaah satu flight kami, ramai kena COVID. Termasuk adik kami sendirilah. Saya dengan isteri saya, kami pergi berempat. Dan apabila kita tengok ramai orang kena COVID ni, kita sendiri pun kejap negatif, kejap positif, kejap negatif, kejap positif, tapi tak ada simptom langsung.
langsung tak ada gejala, tak ada batuk, tak ada selsema. Kita dah nampak lah. Sebenarnya memang bila kita kuatkan imun badan kita, kita amalkan produk kita, barulah kita boleh nampak kesan je kat situ badan kita tak mudah kena jangkitan. Tak kisahlah COVID ke, demam ke, batuk, SARS-CoV-2. Ini sebenarnya adalah testimoni-testimoni kita. Kita boleh sharekan kat orang. Bila orang yang betul-betul boleh amalkan, insya-Allah tu memang sebenarnya ini izin Allah lah kan. Tapi kita boleh nampak lah bila kita kuatkan imun badan kita, insya-Allah tak mudah kita nak jatuh sakit. Jadi apa lagi peranan kita? Apa yang saya belajar daripada kelas-kelas bersama dengan Sifu, dengan Ustaz Jin, dengan Ustaz Sufian, dengan Tuan Izzat, dengan Ustaz Zamzam, Ustazah Mariam, kita mesti kena follow rapat-rapat upline kita. Kita kena duplicate je apa dia orang buat. Ikut je. Ini kerja kita yang paling senang. Orang yang tak pandai buat bisnes macam saya pun, kita follow je, insya-Allah kita boleh nampak hasil dia. Bak kata Sifu Sean kita dalam kelas, dia kata apa, kalau nak jadi jutawan, kena ikut jutawan. Sifu Sean kita, dulu dia nak ceritanya, dulu dia pernah kerja sebagai baiki komputer, kerja mekanik, kerja di bengkel, kerja macam-macam. Dan bila jumpa Business Forever, dia follow rapat-rapat Datuk Desmond, alhamdulillah dia dah pun jadi jutawan. Jadi kita pun kena ambil benda yang sama. Kita nak jadi jutawan, kita kena follow jutawan. Ustaz Din kita dah jutawan ni. Dapat masuk ke business Britishpedia. Britishpedia, ambil Ustaz Din dan Kak Ilah masuk dalam buku. Letak dekat mana? Dekat England sana. Dekat Perpustakaan Negara. Ini orang yang kita kena follow rapat-rapat. Dan kita kena masterkan 3 konsep 5 langkah kita. Apa 3 konsep? Biasa kita dengar GEP, tapi adakah kita dah betul-betul master GEP kita? 3 konsep tu adalah, yang pertama, kita kena tahu bisnes kita tak nak ada orang tengah. Kenapa tak nak ada orang tengah? Siapa boleh cerita kat sini? Ni semua bakal-bakal CBM, bakal-bakal F2D. Kenapa kita tak nak ada orang tengah dalam Business Forever? Dengan adanya orang tengah, kita boleh dapat keuntungan banyak jadi sikit. Mahal, barang kita jadi mahal. Betul? Kata Kak Puspa. Itu penting ni kalau kita nak buat bisnes, cari bisnes yang tak ada orang tengah. Yang kedua, dalam Business Forever, kita tak ada PV, BBUV, SUV, CV. Kita tak ada semua tu. Kita tak perlu pun semua tu. Kata amalan kita, untung sikit tak berbala dengan orang tengah. Untung kecil, betul. Ada PV, BBUV ni yang mengecilkan keuntungan kita. So kita tak nak ada PV, BBUV. Dan yang best ni, bisnes kita yang lain daripada yang lain, kita tak ada pairing. Ini 3 perkara yang kita kena master betul-betul. Pastikan tim kita, diorang pun master 3 perkara ni. Barulah bila dia nak ceritakan dengan orang, orang akan lagi percaya, orang akan lagi tertanya-tanya apa benda, kenapa ada orang tengah PV, BBB, orang akan lagi terbuka nak tahu. Dan kemudian kita kena mahirkan apa kekuatan company kita, syarikat kita, kekuatan produk kita dan kekuatan marketing plan kita. Sebenarnya bila kita tengok dekat luar sana, ada banyak produk-produk kesihatan, betul tak? Banyak sangat. Baru ni saya jumpa kawan ni, dia kata dia nak habiskan produk SH ... Ada ni pula dia tengah makan produk HE ... Banyaklah produk-produk dia orang. Bila kita ceritakan tentang kekuatan syarikat kita, 44 tahun dalam pasaran, kita punya keuntungan dia, kita ceritakan macam mana company kita ni daripada US memang dia punya guarantee dia memang bagus. Dari segi produk kita, semua ada patented. Produk kita bukannya produk bermusim. Ni apa yang kita selalu dengar lah kan. Orang dengar produk kita, organik pun orang dah tertarik dah. Memang saya nak cari produk organik. Saya tak nak produk-produk bahan kimia ni. Itu pun kita jadi satu bahan yang
orang kata sangat-sangat best untuk diceritakan. Hari tu alhamdulillah sempat saya jumpa dengan Ustaz Din. Ustaz Din turunkan satu ilmu kat saya. Ni biasa orang mungkin yang dah lama kat sini biasa dengar, tapi saya suka nak sharekan sebab pada saya benda ni sangat-sangat menarik. Macam mana kita nak closing dengan hanya pakai botol ni je. Siapa nak tahu cara nak closing dengan botol kuning? Tulis 2. Yes, alhamdulillah. Ramai nak tahu ni, alhamdulillah. Okey, kata Ustaz Din cerita saya. Ni saya cerita sedikit lah. Kalau salah tu boleh minta tolong Ustaz Din, Ustaz Sofian betulkan lah. Botol kuning ni, kalau anda nak tahu, syarikat kita Forever Living Product hasilkan sendiri. Kita tak JV dekat mana-mana company, kita tak gunakan kilang-kilang lain untuk hasilkan botol kuning ni. Kita bukannya ada kekuatan aloe vera aje, tapi botol pun kita boleh hasilkan sendiri tau. Dan botol ni bukannya kaling-kaling ni botol. Warna ni pun company kita yang decide sendiri. Dia bukannya kena orang luar decidekan ke tak. Company kita yang decide sendiri. Kalau anda tengok dekat belakang ni, belakang nampak kita boleh nampak ada ingredient dia, ada dia punya chop ni. Chop ni apa? Ini menunjukkan sertifikat apa yang produk ni dah dapat. Tak ada tumbuh-tumbuhan yang lain yang ada satu badan yang mengawal mutu dan kualiti dia, kawal original dia, dikaji betul-betul. Tapi aloe vera aja ada. Dan produk kita dah pun diiktiraf menerima satu sertifikat IASC, International Aloe Vera Science Council. Kalau salah minta betulkan. IASC diiktiraf di seluruh dunia. Dan kemudian kita tengok kat bawah ni ada kosher rating. Kosher rating ni apa? Boleh Google je lagi. Apa tu kosher rating? Tu homework tu. Dan kemudian kita ada halal international. Bukannya halal Malaysia je, bukannya halal Arab Saudi je, tapi international. Diiktiraf satu dunia. 3 chop ni pun dah cukup mahal. Kita ada lagi pula KKM. KKM pun ada benarkan kita pasarkan produk ni. Kalau anda boleh masterkan apa yang ada dalam aloe vera ni sendiri, kita ada apa? Dalam ni kita tahu dia ada saponin, ada 300 jenis nutrien, ada amino acid, kita ada saponin, lignin, apa lagi? Kalau anda boleh master benda tu, saponin ni apa? Sabun semula jadi. Kenapa dia kata sabun semula jadi? Sebab badan kita ni perlukan sabun untuk cuci usus kita, cuci badan kita. Kosher rating, tak ada setitik pun bahan kimia. Terima kasih Kak Long Itu kosher rating. Kalau kita boleh ceritakan ini saja pun dah cukup bagus. Yang lagi best, tengok kat bawah dia. Kat bawah ni, setiap ukiran ni kata Ustaz Din, semua ni ada maksud dia tersendiri. Cuba ambil botol kuning yang ada dekat meja ke dekat mana-mana, kat rak korang, rak anda semua, tengok kat bawah. Berapa nombor yang ada kat bawah ni? Dekat botol saya dia tulis nombor 7. Betul tak? Ke saya punya lain? Ke saya punya ni dapat daripada Singapura ke? Dapat daripada ni? Okey, betul. Ustaz Sofian kata 7. Bawah ni tulis nombor 7. Kenapa 7? Maknanya ada 7 lapisan yang yang daripada luar sampai ke dalam, 7 lapisan ni. Masya Allah. Amalan kita. Siapa ni lignin anthraquinone? Semua dah tulis dah. Terbaik. Ni baru SVM. 7 lapisan dalam ni lagi bagus daripada produk Tupperware. Betul tak? Cuba ambil siapa ada Tupperware kat rumah, cuba tengok kat bawah tulis nombor berapa. Kalau Tupperware rumah saya ada tulis nombor 5, tulis nombor 4. Maknanya botol kita lagi baik daripada botol Tupperware. Ini kalau kita boleh masterkan produk ni, kita boleh masterkan cerita tentang botol ni pun dah cukup untuk ceritakan, untuk jadikan orang tu VIP kita. Saya pernah ceritakan macam ni. Memang kagum orang dengar. Sampai botol pun kau tahu. Dan kita kena tahu pelan pemasaran kita. Marketing plan kita sangat-sangat mudah. Kita kena ingat, marketing plan kita sangat-sangat mudah. Kalau kita cerita dengan orang,
susah-susah nanti orang akan lari. Jadi kita cerita yang mudah aja. Kemudian panjang pula cerita tu. kita kena masterkan 5 langkah untuk berjaya dalam Forever. Yang pertama, yang kita biasa dengar, list down kan 100 nama prospek-prospek kita. Macam anda semua ada handphone, semua mungkin dulu pernah duduk di Rawang ke, lepas tu pindah ke Terengganu ke, ataupun lepas ni nak pindah ke Bagan Serai ke. Ada yang duduk Johor, nak pindah-pindah ke tempat lain, ada pergi Sabah. Mesti ada nombor-nombor jiran ataupun kawan-kawan sekolah ataupun kawan bikers ke. Jadi listkan 100 je nama. 100 nama dulu. Ini adalah prospek-prospek kita. Ini orang kita kena jumpa. Orang-orang ni lah yang bakal menjadi fighter-fighter kita, insya-Allah. Dan daripada 100 nama ni tak semua akan akan terima, betul tak? Mungkinlah mungkin kalau kita pandai naikkan dia, mungkin dia boleh jadi 100 orang terus jadi bawah kita 100 VIP ataupun sikit semua jadi manager kita kan. Tapi biasanya 100 nama ni mungkin 10% je, 10 orang je yang nak jadi VIP. 10 orang pun dah cukup dah 5 leader kita, betul tak? Kita tulis dulu, listkan dulu 100 nama. Ni saya sharekan gambar-gambar ni semua adalah prospek-prospek lah. Dan kita kena pastikan kita hafal GEP dalam masa seminggu hingga ke 2 minggu. Bukan kita je, kita kena pastikan tim-tim kita pun masterkan GEP diorang. Jangan biarkan diorang selesa. Dah jadi ahli, jangan bagi diorang goyang kaki. Bagi diorang hafal GEP. Masterkan 3 konsep 5 langkah ni. Dan yang penting, dah jual barang, kita kena gunakan produk kita. Ini saya tunjukkan gambar walaupun muka memang tak handsome, tapi ini gambar lepas gunakan produk. Dulu muka memang banyak jerawat batu, jerawat yang naik bila kita stres kerja. Alhamdulillah sekarang ni dah makin kurang. Tak adalah flawless tu taklah. Sikit-sikit tu adalah. Tapi daripada situlah kita boleh jadikan testimoni kita sendiri. Testimoni kita sendiri ni, ini yang mahal tau. Baru orang nampak, dulu kau nampak lain lah. Hari tu saya jumpa kawan juga. Dulu nampak gemuk, hari dah nampak susut lah. Kan. Dah kecut dah perut tu. Jadi benda-benda macam ni kita boleh jadikan testimoni kita. Dan kemudian sediakan tools kita. Betul amalan. Testimoni sendiri dia akan berikan kepercayaan kat pelanggan. Lagi-lagilah pelanggan tu dah kenal kita ni macam mana. Dulu dia ni muka jerawat, sekarang dah okey dah. Dulu dia ni nampak selekeh je. Sekarang ni bergaya kan. Itu orang nampak. Apa tools yang kita perlukan? Yang pertama, kita kalau boleh kita dah print out macam apa yang kami buat. Kami print outkan slide, kita sediakan bahan-bahan demo, kita sediakan semua tools yang kita boleh sediakan. Kalau kita nak jumpa orang, boleh dengan tangan kosong. Dan mesti ada matlamat. Sebab business ada matlamat bahaya. Nanti kita ke laut. Orang nak pergi ke puncak kejayaan, kita dah ke laut, tak jadi. Ini antara apa yang kami matlamat kami, alhamdulillah yang tercapai dalam masa setahun. Ni kalau anda boleh tengok prospek-prospek kita, ada yang beli 18 botol, ada yang beli Forever Light. Kita jual je, kita promote je, kita tak tahu macam mana penerimaan dia. Tapi kalau kita tak buat sekarang, kita memang rugi. Kita tak tahu macam mana penerimaan dia, kita buat je. Alhamdulillah, daripada apa yang kami usahakan, sikit demi sedikit kita nampak ada orang berminat, ada orang reject. Dan daripada orang yang berminat tu datang lahirnya fighter-fighter kita. Macam kat bawah gambar bawah ni, ni Kak Fiza kita, Fiza antara fighter-fighter kita. Ni Nurul Auni, Atika, ni semua fighter-fighter ni. Dan alhamdulillah kami dapat pergi umrah pada bulan Januari, dapat selesaikan salah satu impian kami. Macam mana pula kita nak jumpa orang? Kita kena maksimumkan 2 perkara yang kita ada, senjata kita. Kita boleh buat secara online dan juga secara offline. Jangan kita limitkan nak jumpa offline je, nak buat online je, tak.
Kita ada tools, kita ada online dan offline. Buat dua-dua. Daripada situlah kita boleh dapat best of both worlds lah. Kita kalau buat online kadang-kadang kita kurang engagement. Macam kita Ustaz Sufian kita pagi-pagi dah pergi sarapan dengan tim-tim dia. Betul, kita ambil peluang offline dan online. Kalau online kita tak boleh nak sarapan, mungkin kalau makan pun depan kamera tak syok kan. Bila kita buat offline, kita boleh engage, ada engagement. Allah sedap, seronok. Tapi kalau buat offline, kena ada SOP. Kalau buat online, kita senang nak berkumpul. Kita tak ada had sempadan. Semua orang kalau selagi ada internet, selagi ada mobile phone, dia dah boleh, kita boleh jumpa dah. Kita dah boleh ceritakan dekat dia. Senang nak berkumpul. Tapi kalau kita buat online, kita macam kalau tak buka kamera ni tak jadi. Macam tu. Dan online ni tak semestinya kita buat Zoom je. Kita boleh buat Reels, kita buat FB Live, kita boleh buat TikTok macam manager Ustaz Zaid kita. TikTok memang TikTok famous lah kan. Banyak lagi cara. Kalau buat offline mungkin ada kelemahan kita, jadi kalau kita buat dua-dua insya-Allah lagi banyak orang kita boleh capai, lagi banyak orang kita boleh jumpa. Okey, ni saya nak ceritakan sedikit. Betul, kita kena kreatif. Ini video yang saya buat untuk demo. Rasanya ramai dah tahu dah macam mana nak buat demo ni. Kita sekadar orang kata ada-ada je lah. Simple je buat demo ni sebenarnya. Siapa yang belum ada lagi set demo ni? Siapa lagi belum ada set demo? Tulis 3. Belum ada lagi. Kalau belum ada, kena cepat-cepat ada kan. Tanya upline anda macam mana nak dapatkan set demo. Simple, kita just gunakan Miki je untuk buat demo. Kita fast forward sikit lah. Kan, semua rasanya semua dah tahu. Kalau belum tahu, kena tanya upline cepat-cepat ni. Macam mana buat demo. Gunakan betadine, kita punya iodine kita untuk menunjukkan macam mana dalam badan kita ni bila kita makan ada banyak kekotoran, bahan kumuh kan. Jadi kita kena nak nampakkan dekat orang. Demo ni bukan ni untuk kita saintifik sangat. Kita kena tunjuk dekat orang. Maggi ni pula dia ibarat kita punya usus kita. Dan usus kita dalam dia ada satu rongga-rongga, ada banyak rongga-rongga macam kulit tuala, dia akan menyerap semua kotoran ni. Kalau kita tak buat detox, apa jadi? Kalau tak buat detox, maka kotoran ni akan tertinggal dalam usus kita. Kan lama-lama boleh jadi penyakit, betul tak? Jadi kita kena minum kita punya produk aloe vera kita. Simple je. Senang kita nak cerita orang. Okey. Kan? Video bisu. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, kita bukannya sekadar satu demo je kita ada. Bukannya kita boleh buat demo produk aloe vera AVG je. Kita ada banyak lagi produk-produk kita yang kita boleh buatkan demo. Contoh dia macam Arctic Sea kita. Kita boleh buat demo dengan kita punya madu pun kita boleh buat, nak tahu keturunan madu. Kita juga boleh buat demo dengan deodorant kita. Boleh buat demo dengan aloe vera jelly kita. Banyaklah. Jadi kita kena, kalau boleh kita boleh masterkan demo-demo ni. Bila kita tunjuk orang, itu yang akan datangkan wow dalam kita punya presentation kita. Dalam orang akan nampak, oh ni bukan calon produk ni. Bila orang dah nampak, oh ni produk ni bagus, senang kita nak closing VIP. Sebab apa? Diorang semua mesti nak diskaun ni lah. Rugilah kalau dah beli barang tak nak diskaun. Siapa yang tak nak diskaun zaman sekarang ni kan? Betul, real product. Simple je demo kita. Vitamin C pun kita boleh buat demo. Okey.
Macam kata manager Ustaz Zaid tadi tentang Big Y. Kita semua kena jelas apa impian kita dan mesti letakkan timeline. Kalau kata Singo Michelle kita kena pasang dream board. Apa yang kita nak capai, ke mana kita nak pergi. Dah sampai ke Rome, lepas ni nak pergi ke mungkin nak pergi Turki pula. Dah sampai Turki, lepas ni mungkin nak pergi Korea ke, lagi dekat. Ataupun kita nak stay 3 minggu ke dekat Australia mana-mana. Living the life buat kata orang putih kan. Jadi kita kena pasang dari buat kita, apa impian yang kita nak capai dalam tahun ini. Nak beli kereta baru, nak beli rumah lagi, nak pasang apa impian kita 5 tahun akan datang. Apa pula impian kita 10 tahun akan datang. Tulis. Ini semua ni akan buatkan kita bersemangat untuk kita capai. Sebab kita dah ada timeline. Dan Big Y jelas. Kalau kita tak jelas Big Y kita akan rasa relax. Kita akan rasa bila kita, bisnes biasa ada turun naik. Kita akan rasa down. Kita akan mula tinggalkan bisnes. Kita akan berehat terlalu lama. Itu membunuh bisnes kita sebenarnya. Dan apa benda segala yang kita tulis, jangan tinggal hanya dalam buku. Kalau boleh, Big Y kita, impian kita, buat kita semua tampal dekat dinding, tampal dekat pintu, tampal dekat cermin. Biar kita nampak hari-hari. Biar dia akan jadi, orang kata, pembakar semangat kita. Biar kita rasa bersalah tak capai ni. Dan jadikan dia sebagai motivasi kita. Setiap pagi dan petang kita akan usahakan untuk capai impian kita. Ini juga akan jadi satu doa. Bukan saja doa untuk kita. Kalau orang datang rumah kita nampak, doakanlah aku boleh pergi umrah tahun ni, boleh pergi haji kan. Orang lain pun amin. Itu pun jadi satu doa. Semua ni benda yang kita nampak simple, tapi simple ni lah yang buatkan kita boleh capai CBM. Tak percaya tanya Ustaz Din. Tak percaya tanya Ustaz Sufian. Tanya Ustaz Zamzam, Ustazah Mariam. Ini simple-simple macam ni lah dia orang boleh capai. EMR, CBM, settle macam-macam. 5cc tak miss kan. Dan biasanya, ini biasa kita dengar, mesti kita lakukan 3S setiap hari. Kita kena buat selling, servicing and sponsoring. Pastikan di rumah kita ada stok kalau nak buat selling. Kalau buat selling tak ada stok ni, lambat. Kalau perlu, buat angsa emas. Tapi kalau tak perlu, tak payah. Servicing. Jangan leka dan biarkan prospek anda hilang tanpa kita diservis, tanpa kita servis langsung. Termasuklah semua downline yang baru join semalam. Okey, biar dulu. Tunggu dia, peram sebulan dulu. Baru nak kita tanya balik feedback dia. Tak boleh. Kita kena servicing, kena buat servicing. Tanya dia, dalam masa 3 hari, macam mana dah minum ke belum? 7 hari, ada efek ke? 21 hari? Takkan dah habis lagi, mesti dah habis ni. Tak nak order lain ke? Kita promote pula kita punya RTC, promote pula kita punya pitch kita untuk anak-anak, untuk ada penyakit asma, macam tu lah. Kita kena upsell barang-barang kita. Dan kemudian buat sponsoring. Rugi kalau kita dah ada team, dah buat selling, dah hari-hari dia bully dengan kita, tapi kita tak jadi VIP kita. Memang kita nampak kalau jadi VIP alamak kecil lah keuntungan. Sebab keuntungan saya akan jadi daripada sepatutnya dapat 30%, lepas tu akan jadi ni, tak. Sponsoring ni lah yang buatkan kita boleh grow lagi bisnes kita. Dan kalau anda tengok, saya tak pasti bulan 3 nanti macam mana, tapi ini yang kita tahu sekarang, setiap tajaan yang kita buat, kita sebagai VIP, kita taja VIP, kita dapat RM455. Kalau kita buat 5cc, kita naik lagi dapat 500 lebih. 546 betul tak? Naik lagi. Dapat jadi supervisor, kita taja orang dapat RM660. Jadi assistant manager dapat RM691.60. Jadi manager lagi, wow, RM782.60. Satu orang VIP kita taja. Rugi ke? Tak rugi. Inilah yang kita punya income, bonus kita. Best ke best? Dapat bonus banyak-banyak. Sebulan dapat 4 angka, 5 angka. Siapa rasa best? Boleh tulis 555. Best sebenarnya.
Kalau kita sekadar nak untung, semua orang nak untung. Tapi betulkan balik niat kita. Kita nak bantu orang dengan produk Forever. So apa, produk kita ni sangat berkualiti. 171 negara diiktiraf. Dan kita boleh jamin kualiti dan keselamatan dia. Jarang ada produk yang boleh bagi money back guarantee. Dia boleh bagi warranty untuk produk-produk dia. Jarang lah, memang jarang. Biasanya yang boleh bagi ni biasa produk yang keras, bukannya produk makanan. Kalau produk kita ni, dia bukan saja ada patent, kualiti terjaga, boleh bagi money back guarantee, dan dia bukannya orang kata produk yang biasa-biasa, yang ditanam dekat mana-mana ladang, tapi dia jaga kualiti daripada ladang dia sampai ke tuai, sampai ke rumah kita. Dijaga kualiti dia. Seterusnya saya nak jemput, tak ada persaingan, betul. Saya nak jemput isteri saya, Cikgu Fika. Ada ke Cikgu Fika ni? Untuk sambung tentang macam mana kita nak bantu orang dengan produk Forever. Ada tak? Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Selamat pagi. Okay, sebenarnya saya tak tengok lagi slide-nya sebab saya pun tak sempat lagi sebenarnya nak tengok slide apa yang saya kena bentangkan. Okey, jadinya saya teruskan sikit lagi dengan macam mana kita nak bantu orang dengan produk Forever kita ni. Sebenarnya saya suka dengan Ustaz Zahid tadi cerita, memang seronok dengar walaupun kita nak standby ni, tapi kita dengar dia penerangan Ustaz Zahid tu memang sangat best. Dan sebenarnya apa yang saya nak share sekarang ni, Ustaz Zahid semua dah share dah tadi. Jadinya saya ringkaskan dan saya ceritakan pengalaman saya lah, yang sedikit sebanyak pengalaman saya, tak sampai setahun saya berada di Forever. Okay, ni kalau kita nak cerita tentang produk memang kita tak sempat lah dalam masa yang sekejap ni. Okay, jadinya macam mana kita nak bantu orang untuk menggunakan produk Forever ni. Okey, kalau kita tahu sekarang ni produk kita ni bukannya produk calang-calang, dan kalau kita tengok yang dah berjaya sebelum ni, yang sekarang ni yang dah berjaya semuanya kebanyakannya kakak Nana kat bawah. Kebanyakannya semua bermulanya dia jatuh cinta dengan produk Forever ni kan. Yang dah CBM, dah semua dah naik-naik atas tu semua, kebanyakannya bermula sebab dia berminat dengan kita punya produk kita. Jadinya memang produk kita tanpa kita boleh cerita orang. Termasuklah saya sendiri yang tu tak suka. Okey, yang macam mana kita nak bantu, yang pertama sekali kita kena bantu kita diri sendiri dulu. Macam siapa tadi cakap tadi, kita sendiri adalah testimoni. Kita kena try produk Forever ni sebab saya dah mengalaminya dekat sekolah ni. Kita keadaan dalam kelompok yang dengan orang yang ramai. Bila kita punya fizikal kita, orang akan tanya dan orang lain akan dengar. Bila orang lain akan dengar, orang lain pun akan berminat untuk membeli. Itu yang saya alami lah bila guna produk Forever. Dulu orang kata, ada cikgu ni kata saya punya muka saya kotor sikit, macam tu lah. Sebab kita tak jaga muka, dan kita pun kita tak ambil suplemen apa-apa, jadinya mungkin muka kita nampak kusam, kita tak gunakan apa-apa produk kan, produk pun guna tak guna kan. Jadinya bila kita konsisten, kita pakai, kita cuba sendiri, orang boleh nampak. Tadi pun saya jumpa prospek saya sekejap, dia kata lama tak jumpa kan, dia kata muka dah berseri-seri. Jadi orang boleh nampak dekat situ dan orang lain boleh dengar, orang lain nak cuba. Itu yang pertamalah, kita kena kita sendirilah kena cuba produk-produk kita yang hebat ni. Yang kena masterkan produk, yang ni pun Ustaz dah panjang lebar cerita tentang nak masterkan produk ni. Kita cari setiap mencari keunikan setiap produk-produk kita. Saya nak share sikit yang saya ada jumpa seorang
kawan saya, sebenarnya kawan saya tu pangkatnya macam mak saya lah, umur sama dengan mak saya, tapi dah jadi macam kawan saya lah, sebab sebelum ni saya meniaga Tupperware, dia memang selalu ambil Tupperware dengan saya. Dan dah lama saya buat Tupperware, tapi dia still lagi tengok saya punya status. Saya punya status dia tak pernah reply sampai saya pergi umrah. Saya pergi umrah, rupanya dia sakit. Bila dia sakit, dia suruh saya doakan dia bagi saya duit, dia suruh doakan dekat sana, bagi duit untuk derma dekat sana lah. Dia bagi duit, dia tunjukkan gambar dia tu memang sangat jauh beza dengan dia yang saya kenal dulu. Saya bila kita selalu ceritakan produk ni, balik daripada umrah tu, dia bagi tahu saya, dia kata dia nak cuba produk yang saya jual. Dia tak cakap pun produk Forever. Jadinya saya pun baru hari ni saya sempat pergi dekat rumah dia. Saya dengar dulu dia punya masalah dia punya kisah dia. Lepas tu saya cerita saya pun bagi air zam-zam dengan saya bagi sebotol AVG lah, sebab saya dah niat dekat dia saya nak bagi AVG. Lepas tu saya dengar cerita dia, dan dia pun dengar cerita saya. Kita dengar cerita dia dulu, masalah dia dulu. Dia seronok cerita dia punya masalah dia. Jadinya lepas tu barulah saya ceritakan tentang keunikan produk Forever ni, memang daripada hati kita, sebab kita dah tahu tentang produk-produk kita ni, jadi kita boleh keluarkan daripada hati. Jadinya kita tak nampak macam kita ni menjual tau. Dia rasa seronok. Lepas tu dia kata, nak masuk ahli macam mana? Saya cakap sekali je seumur hidup, bayar 1,000, sebab kita dah cerita tentang uniknya kita punya produk-produk kita ni. Dia kata, Kak Long suka lah Ika cerita pasal produk ni, Kak Long nak jadi ahli VIP, dia cakap macam tu. Lepas tu saya pun ceritalah tentang ahli VIP sikit je saya cerita, sebab dia pun tak nak dengar dia nak guna produk kita kan. Jadinya saya belum cerita lebih-lebih lah. Cuma saya cerita tentang macam mana nak jadi VIP. Dan dia cakap Long berserah pada Allah. Dia duit banyak, tapi dia kata dia serah pada Allah. Dia tak makan apa-apa suplemen. Dia kata sebab tu dia kata sekarang ni dia mudah sakit. Dia kena kuman dalam badan, dalam darah dia, darah kita sepatutnya kurang daripada 10. Dia sampai 300. Dia dah kritikal masa tu. Dan dia dimasukkan ubat antibiotik, dan keadaan dia sekarang memang sangat lemah, dan dia tak ada selera makan lagi, sebablah dia nak suplemen. Sekarang ni dia kata dia baru sedar dia dalam usia macam ni dia perlukan suplemen. Jadinya dekat situ saya share banyak kali pun dia tak ada reply apa-apa, tapi bila dia sakit barulah dia mencari. Sebenarnya memang kita kena tawakal. Dia pun cakap sendiri, dia kata memang kena tawakal, tapi sebelum tawakal tu kita kena usaha dulu. Salah satu caranya kita gunakan suplemen lah, lagi-lagi dalam keadaan pandemik macam ni kan. Okey. Lepas tu jadilah dapatlah saya seorang VIP hari ni dalam keadaan yang sangat busy. Memang alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kita closing dengan senang, kita tak ada paksa-paksa dia, saya tak ada paksa pun, dia sendiri yang tanya kita, sebab kita cerita uniknya produk kita ni. Okey, dan yang ketiga saya rasa tak semua orang terus percaya, sebab tu terjadi dekat family sendiri. Mak saya semua, mak saya lah dia tak berapa minat sangat dengan Forever ni, walaupun kita suruh minum, tak minum. Kadang-kadang sampai basi kan, atas meja tak ada orang minum. Lepas tu saya jual madu Forever, mak saya jual madu lain, macam tu kan. Jadinya bila benda tu mengambil masa yang lama, sebab family kita sendiri pun ambil masa yang lama untuk nak percaya dekat kita. Jadinya kita tak boleh expect kita baru masuk orang terus nak percaya dekat kita. Itu ada orang ada, tapi ada orang tak ada. Jadi kita keep on sharing lah. Yang nak ceritanya, mak saya bila
bila mak saya kena COVID, sepatutnya kami pergi berenam tapi mak saya tak lepas sebab positif COVID. Saya terus bagi semua produk-produk Forever dekat mak saya sebab esoknya kami pergi. Jadinya hari tu kami bagi semua sekali, memang mak saya amalkan produk Forever ni. Mak saya sampai cakap mak saya nak sekolahkan KKM. Mak saya kata produk Forever ni, produk organik ni, mak saya cerita. Jadinya baru dia percayalah sebab keadaan mak saya yang batuk-batuk dalam 2-3 kejap. Dalam 2-3 hari pergi check dekat CAC, semua normal sampai mak saya tak payah pakai gelang pun. Macam tu. Memang produk kita insya-Allah berkesan. Okey, yang seterusnya servis. Servis ni servis memang kena TikTok. Lagi-lagi permulaan, masa mula-mula kita dekat dengan orang, kita nak sharing dekat orang, memang cara makan, macam mana makan, nak simpan dekat mana, semua kita sharekan dia sampai dia rasa dia tak boleh beli dengan orang lain. Saya ada customer saya yang dia kejap boleh pergi kat luar kejap je. Customer saya dia kata dekat Shopee lagi murah, tapi tak sampai sekarang dia beli dengan saya sebab kita mula-mula tu kita memang bagi servis kau-kau, dan saya nak share sikit sebab saya rasa seronok sebab bulan 2 ni bulan yang saya sangat-sangat sibuk dengan sekolah sebab budak nak SPM daripada awal bulan 2 sampai akhir ni. Sepatutnya saya nak masuk kelas pun saya tak sempat hari ni, tapi saya masuk jugalah. Nak kata saya sangat busy sampai saya tak boleh nak buat secara offline. Saya memang yang saya boleh buat bulan ni saya masukkan dekat dalam Telegram status je. Tapi saya punya sale saya lebih daripada 1000 lah. Nak kata sale 1000 disebabkan oleh repeat order daripada customer. Sebab saya tak sempat nak jumpa orang baru ke apa, tapi repeat order daripada customer tu kita dah tak payah nak cakap banyak. Dia just cakap nak apa. Macam tu. Jadinya kita punya servis kita yang mula-mula tu yang paling penting lah, kita nak jaga dia. Okey, itulah kesimpulannya. Benda ni bukannya ambil masa yang sekejap. Ada yang rezeki kita dapat sekejap, ada rezeki kita dapat orang yang mudah, ada rezeki kita ambil kita kena menghadap customer kita mungkin banyak tanya ke apa kan. Jadinya kita keep on sharing. Kalau tak ada lagi customer, kita share je. Sebab kadang-kadang benda tu mengambil masa. Dia tengok dia sakit baru dia cari. Dia dah kena COVID baru dia cari. Macam tu lah. Okey, itu saja sharing daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Fika. Satu lagi slide. Jadi semua apa yang kita dengar, moga kita dapat jadikan semangat tu kita kena bangkit. Mulai 2022 ni kita nak ubah daripada dulu kita mungkin FBO yang biasa-biasa, lepas ni kita jadi manager tahun ni insya-Allah. Ataupun dah jadi manager, kita nak settlekan EMR kita settlekan LIT kita tahun ni, kita settlekan CBM kita insya-Allah. Mungkin inilah bisnes, inilah jalan keluar yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Itu saja daripada kami, Manager Najib dan Cikgu Fika. Moga apa yang baik itu dapat ambil iktibar dan dapat disampaikan, yang lemah itu daripada kelemahan diri kami lah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forever, we are forever proud. Jumpa anda di puncak kejayaan. Serah kembali kepada MC kita. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada speaker yang hebat kita, iaitu speaker pertama kita tadi ialah Ustaz Zaid, manager Ustaz Zaid, dan speaker kedua kita ialah manager Najib dan isteri beliau iaitu Cikgu Fika. So marilah kita bersama-sama untuk terus buat sharing, terus berkongsi manfaat produk Forever Living ni. Di mana kita kena trust the process. Untuk berjaya ni dia perlukan masa.
Bukan kita buat hari ni kita terus berjaya. Dia perlukan masa lah. So kita kena setiap hari kita kena merancang. Kita buat plan A, plan B, plan C. So maksudnya kalau plan A kita tak berjaya, kita kena ubah. Kita buat plan B. Maksudnya bukan kita lari daripada apa yang kita belajar daripada upline kita. So kita follow upline kita yang dah berjaya, yang dah ada kejayaan di dalam Business Forever, kita follow. Dan kita cuba bertindak. So kita tak boleh terlalu berharap kepada upline kita semata-mata. Maksudnya bila kita bertindak, kita dah ada ilmu, kita bertindak, insya-Allah perjalanan tu akan menjadi cantik. Bila kita ada tindakan. Bila kita ada tindakan, kita akan berjaya. Tapi kalau kita hari ni kita bertindak, esok kita tidur, lepas tu lusa kita bertindak, so kita punya pencapaian dia akan turun naik. So kita kena konsisten. Dalam perjalanan bisnes ni kita perlu konsisten untuk berjaya. So sebelum kita nak menutup majlis, kita nak buka video untuk kita ambil gambar beramai-ramai lah. Jom kita buka video, kita ambil gambar. Tadi boleh tolong ambil gambar? Ustaz Sofian. Okey, slide kedua. Oh, slide kedua tak buka. Tak buka ni tapi tak apa, kita ambil. Okey. Terbaik. Okey, untuk majlis penutup ni kita persilakan Ustaz Ahmad biasa untuk membacakan doa penutup sebelum kita slogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan MC yang hebat, Abang Lan. Sebelum kita baca doa sama-samalah kita. Suara saya boleh dengar? Suara clear? Okay, alhamdulillah. Sebelum kita baca doa ni, sama-sama kita duduk dalam keadaan selesa. Kita tenangkan diri kita, kita tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا هادة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa upline kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa umat muslimin dan muslimat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah hidayah, taufik dan hidayah kepada kami untuk mengamalkan agama-Mu dengan sempurna ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kepada kami kekuatan untuk istiqamah dalam bisnes ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kepada kami capai apa yang kami impikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah hati-hati kami, ya Allah, hati yang ingin hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kepada kami istiqamah, ya Allah. Kau berilah kepada kami istiqamah untuk melakukan kebaikan, ya Allah, untuk menyebarkan manfaat pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah kami untuk selesaikan 5 sisi pada bulan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah kami untuk capai apa yang kami target pada bulan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kepada kami VIP yang taat padamu, ya Allah, yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah kami, ya Allah, untuk kami sama-sama dapat bantu tim-tim kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berserah, ya Allah. Kau kabulkan hajat kami, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya serahkan semula kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jom kita laungkan slogan Yes No Limit banyak 3 kali. Okey, Buka mic. baik semua. Yes. 1, 2, 3. Yes. No limit. Go. Billionaire. Yes, no limit. Terbaik. Anda dipersiapkan. Baik semua speaker. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Bye-bye ayam. Milik